Antara paparan menarik hari ini, kecoh isu azan diperlahankan di Pulau Pinang. Terus bersengketa dengan Kerajaan Persekutuan, Sanusi rugikan rakyat Kedah. Tol percuma untuk Hari Raya, kempen tukar ketua pembangkang semakin rancak. Pertubuhan Aliran berpendapat Anwar Ibrahim wajar menarik diri daripada sebarang pembabitan dalam lembaga pengampunan yang meneliti permohonan membebaskan Najib Razak. Jawatan kuasa eksekutif badan itu berkata, Anwar boleh berada dalam keadaan memiliki konflik kepentingan dalam isu tersebut. Selepas PRU pada November tahun lalu, ramai yang menganggap Perdana Menteri ke-10 itu berada di bawah tekanan untuk menggunakan pengaruhnya bagi membebaskan bekas Presiden UMNO berkenaan. Katanya, kami berharap bukan itulah yang berlaku. Namun, begitulah tanggapan yang wujud di luar sana dalam kalangan sesetengah pihak. Aliran juga melihat UMNO begitu tergesa-gesa mendesak agar untuk mendapatkan pengampunan awal bagi penjenayah Najib Razak. Siasatan dijalankan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia ke atas Hakim Muhammad Nazila Muhammad Ghazali pula. Menurut aliran menunjukkan agensi terbabit sudah melangkaui bidang kuasa yang ada padanya. Katanya lagi, sungguh ironis apabila SPRM berpendapat mereka wajar untuk terlibat di dalam hal ini. Apabila ketuanya sendiri Azam Baki masih terperangkap dalam kontroversi yang tidak dapat diselesaikan berhubung pembelian sahamnya. Kontroversi ini sangat mencemarkan nama baik SPRM. Bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man meninggalkan perkarangan mahkamah pada jam 11.15 pagi selepas dihadapkan ke mahkamah atas 5 pertuduhan pengubahan wang haram. Azlan selepas membayar ikat jamin terus berlalu pergi dan tidak bertemu media yang menunggu hampir sejam di lobi mahkamah. Sebelum itu, pihak pemberita diberitahu bahawa bekas Adun Bintong berkenaan mahu mengadakan sidang media. Media cuba mengejar mendapatkan komen Azlan selepas perbicaraan tersebut namun tidak berjaya. Azlan juga sempat menepis mikrofon wartawan yang ketika itu bertanyakan respon pada beliau. Namun dalam masa sama, pihak media juga memahami mikrofon yang disuar kepada bekas Menteri Besar itu terlalu dekat sehingga mengganggu laluannya. Terdahulu, Azlan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas 5 pertuduhan pengubahan wang berjumlah 1.6 juta ringgit. Dia hanya mengangguk faham dan memohon supaya dibicarakan sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Azlan didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 kerana menerima dana daripada Seri Kedawang Travel and Tours Sendian Berhad serta ID Travel Tours Sendian Berhad. Wang itu dikatakan dimasukkan ke dalam akaun Azlan antara Februari 2014 dan Disember 2017. Cubaan fitnah oleh ahli marang, hampa duk Pulau Pinang azan kuatkah slow? Cuba komen. Itu ciapan di Twitter dari seorang pemimpin PKR yang membidas ahli Parlimen Barang Ismail Abdul Muttalib yang telah membangkitkan isu kononnya ada negeri mengarahkan laungan azan diperlahankan. Menyedari isu itu dihalalkan Kepala Pulau Pinang, anggota Majlis Pimpinan Pusat PKR, Fahmi Zainul menegaskan di negeri itu azan bukan sahaja berkumandang seperti biasa, bahkan dilaungkan 2 kali pada setiap subuh. Terdahulu media melaporkan Ismail mengemukakan soalan di Dewan Rakyat mengenai mengapa ada sebuah kerajaan negeri mengeluarkan arahan kepada semua masjid untuk memperlahankan pembesar suara azan. Soalnya Ismail, apakah punca sebenar menyebabkan sebuah kerajaan negeri di negara ini mengeluarkan perintah larangan kepada semua masjid di negeri-negeri berkenaan supaya memperlahankan setiap kali azan apabila solat 5 waktu? Menjawab pertanyaan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Hal Ehwal Agama berkata, tidak ada perintah sedemikian di mana-mana negeri seperti didakwa Ismail. Untuk rekod, walaupun Ismail tidak menyebut negeri yang dimaksudkan dalam soalan tersebut, Pulau Pinang pernah dituduh mengeluarkan arahan agar suara azan dilarang atau diperlahankan. Dakwaan palsu mengenainya tersebar sekurang-kurangnya sejak tahun 2011. Seorang pemimpin PAS di peringkat pertengahan, Saharudin Ibrahim, adalah antara individu yang membuat kenyataan tersebut. Dia sudah meminta maaf kepada Kerajaan Pulau Pinang dan DAP kerana mengeluarkan dakwaan tersebut pada tahun 2016.
Sebelum itu, Saharudin didakwa memberikan tazkirah dan mengeluarkan kenyataan. Kalau DAP yang menguasai negara, Pulau Pinang tuan-tuan, bang tak boleh dah. Bang tak boleh dah tuan-tuan. Dia membuat permohonan maaf atas alasan tidak mahu berbalah atau memanjangkan isu tersebut dengan kerajaan Pulau Pinang. Fahmi berkata untuk mendapatkan maklumat yang lanjut, Ismail wajar bertanya kepada wakil rakyat PAS di Pulau Pinang. Katanya merujuk kepada wakil rakyat tunggal PAS di negeri itu. Sepatutnya kamu merujuk kepada Ismail. Tanya Yusni Mak Piah, negeri kami siap azan subuh 2 kali, tahu tak? Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno diminta belajar daripada Menteri Besar Perikatan Nasional di Perlis dan di Kelantan yang lebih berhemah dalam menjaga hubungan dengan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah Datuk Mahfuz Omar berkata, jika Muhammad Sanusi terus dengan sikapnya untuk bersengketa dengan Kerajaan Pusat, ia akan merugikan rakyat Kedah yang mahu melihat kelancaran program pembangunan di negeri ini. Ni dia duduk keli dengan orang, dia berkeli dengan Kerajaan Pusat. Dia berkeli dengan Nur Ibrahim, dia berkeli dengan Menteri Pertanian Mat Sabu, dia berkeli semua. Dia berkeli dengan semua orang. Sehingga akhirnya Sultan beri ingatan pada dia pada sidang DUN baru-baru ni, rasmi sidang DUN. Menurut Mahfuz, sebarang ketegangan hubungan antara Kerajaan Negeri Kedah dan Kerajaan Persekutuan juga boleh menimbulkan kegusaran pelabur, sama ada yang telah melabur ataupun mereka yang berhasrat menanam modal di negeri ini. Beliau berkata Sanusi juga sepatutnya perlu lebih banyak menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Kerajaan Negeri untuk menerangkan kepada umum misi dan visinya bagi memajukan Kedah dan bukannya untuk mengeluarkan dakwaan atau sentimen politik demi kepentingan dirinya. Mahfuz menggesa Muhammad Sanusi menyahut titah Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badlishah baru-baru ini yang menekankan pentingnya keharmonian hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri hendaklah mencari pendekatan yang lebih mesra dengan kerajaan persekutuan. Maknanya Sultan ni duk tengok dia ni, duk tengok perangai elok-elok ni. Terusak ni. Jadi, ni masalah yang kita hadapi. Kalau kita ada kerajaan yang berbeza, agak sulit, agak sukar kita nak menguruskan kehidupan masyarakat dan rakyat. Jadi, kita kena bagi sama. Kerajaan dijangka mengumumkan pelaksanaan tol percuma membabitkan lebuh raya utama sempena Hari Raya Puasa minggu depan. Menurut sumber, kerajaan setakat ini menetapkan tarikh 19 dan 20 April untuk pengecualian bayaran tol berkenaan. Setakat ini belum jelas sama ada Aidilfitri akan disambut pada 21 atau 22 April kerana ia tertakluk kepada pengumuman penyimpan moho besar Raja-Raja selepas melihat anak bulan Syawal. Bagaimanapun tidak jelas sama ada tarikh tersebut akan berubah mengikut tarikh Aidilfitri. Pihak berkuasa agama akan melihat anak bulan di beberapa lokasi terpilih pada petang 20 April ini. Sumber-sumber kerajaan juga memberitahu media bahawa tol percuma juga dijangka diberikan untuk perjalanan pulang selepas Aidilfitri. Kempen agar pembangkang menukar ketua mereka di Dewan Rakyat berikutan ketua pembangkang yang ada, Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak berminat untuk menjalankan tugas itu, kini semakin rancak dibuat. Sehingga kini dua nama dicadangkan untuk menggantikan Hamzah adalah Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Saidan Kasim dan Ahli Parlimen Ketere, Datuk Khalil Muhammad Noor. Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul pernah menyebut secara bersahaja bahawa Arau adalah calon ketua pembangkang yang baik. Dalam sidang parlimen baru-baru ini, Hamzah didapati gagal untuk hadir ke Dewan Rakyat pada setiap kali sesi masa pertanyaan untuk Perdana Menteri dan jika hadir pun lewat dan tidak membuat sebarang pertanyaan untuk mencabar kenyataan PM Anwar. Dalam 7 sesi yang berlangsung dalam sidang yang lepas, turut tidak hadir ke Dewan Rakyat adalah Pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Bekas Ahli Parlimen lebih 40 tahun, Lim Kit Siang turut membangkit perkara ini dalam satu kenyataan beliau. Menurut beliau, kegagalan besar Hamzah sebagai Ketua Pembangkang adalah gagal untuk hadir ke Dewan Rakyat dan mencabar segala hujah Perdana Menteri secara berdepan. Bekas Ketua Pembangkang itu berkata, selain tidak datang langsung sebagaimana Hadi dan Mahyadin, Hamzah juga lewat masuk. Kata Kit Siang, Hamzah silap kerana dia gagal memberikan semak dan imbang semasa PMQT yang berjalan selama setengah jam itu. Menurut netizen juga, cadangan untuk tukar ketua pembangkang yang baru memandangkan Larut, Pagoh dan Marang tidak berminat bersebenar telah mendapat perhatian ramai. Lebih 100,000 telah melihat ciapan ini dan hampir 800 telah menyebarkan ciapan ini dan hampir 500 menyukainya. Para ahli parlimen turut mengulas cadangan itu. Selain tidak hadir semasa PMQT, Hamzah juga terpalit dengan isu penyelewengan apabila anaknya didakwa
kerana melanggar peraturan berkaitan dengan minyak masak subsidi. Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.